Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada kali ini untuk bab 2 tingkatan 2 iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi bagi masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, hari ini kita nak tengok subtopik 2.1 iaitu sistem pemerintahan Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang mana ia terbahagi kepada dua iaitu pusat dan juga wilayah. Okey, sekarang kita tengok balik 7 kerajaan Alam Melayu. Cikgu harap semua murid masih lagi ingat dengan kerajaan-kerajaan Alam Melayu ni, okey? So kita ada kerajaan Funan, kerajaan Champa, kerajaan Angkor, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Kedah Tua dan juga kerajaan Gangga Negara. Okey, apa yang kita nak tengok hari ini ialah tentang sistem pemerintahan bagi ketujuh-tujuh kerajaan Alam Melayu ni. And then kita akan perhatikan yang pertama tentang gelaran raja untuk setiap kerajaan Alam Melayu ni. And then kita nak tengok siapa yang banyak tolong raja tersebut. Kemudian last sekali kita nak tengok macam mana dengan pembahagian wilayah dalam kerajaan Alam Melayu ni. Kita mulakan dengan kerajaan Funan. Ingat lagi tak kerajaan Funan? Kerajaan yang muncul di kawasan lembah Sungai Mekong pada abad yang pertama. Okey, untuk gelaran bagi Raja Funan, ada gelaran Kurung Benam yang bermaksud Raja Gunung, ataupun ada gelaran Raja Diraja iaitu Raja Segala Raja, dan satu lagi ada gelaran Cakravatin iaitu Pemerintah Alam Sejagat. Okey. Dan orang yang banyak membantu Raja Funan adalah golongan agama dan juga golongan tentera. Okey, manakala untuk bahagian wilayah pula, Kerajaan Funan ni dia telah bahagikan kawasan dia kepada 7 buah wilayah yang mana setiap wilayah ni akan diketuai oleh anak-anak raja. Okey, dan dikenali sebagai raja kecil. Okey, kita tengok pula kerajaan Champa. Apa gelaran bagi Raja Champa ni? Pertama ialah Raja Diraja. Sama juga macam tadi iaitu Raja Segala Raja. Cuma Raja Champa ni dianggap pada ketika tu adalah raja yang mulia, raja yang suci, yang ada kaitan dengan Dewa Siva. Okey, siapa yang bantu Raja Champa? Yang bantu Raja Champa adalah pembesar-pembesar yang mana ada tugasan masing-masing. Contohnya macam kutip cukai, jaga keamanan kerajaan Champa, and then jaga pertahanan. Okey, manakala dari segi wilayah, Kerajaan Champa telah bahagikan kepada 5 wilayah. Okay, dia ada bagi senarai nama, contohnya macam Indrapura. Ini kita pernah dengar kan sebelum ni. Okay, Amaravati, Vijaya, Kautara dan juga Panduranga. Okay, sebelum ni kita dah tahu bahawa Kerajaan Champa telah menjadikan kawasan Indrapura sebagai pusat Kerajaan Champa. Okay, next adalah Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor, ingat lagi, yang muncul dekat kawasan lembah Sungai Mekong pada abad yang ke-9. Okay, bagi gelaran Raja Angkor, gelarannya adalah Dewa Raja yang mengaitkan raja ni sama macam dewa dia. Okay, selain daripada raja, ada juga permaisuri dan raja muda. Okay, yang bantu Raja Angkor adalah pembesar-pembesar, especially dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan juga perbendaharaan. Okey, dari segi wilayah, Kerajaan Angkor bahagikan kepada kawasan wilayah. So ada daerah kecil dan juga ada kampung. Okey, seterusnya Kerajaan Sriwijaya pula. Raja bagi Kerajaan Sriwijaya ni pada masa tu dianggap mempunyai kesaktian dan juga dianggap sebagai bodhisattva yang merujuk bahawa peranan raja ni sebagai Buddha di bumi. Raja Sriwijaya ni gelaran dia ialah Raja di Gunung, Maharaja di Pulau. Okay. Selain daripada raja, ada juga macam putera mahkota,
Lepas tu ada Raja Muda yang dia ada bagi ni nama-nama bagi putera mahkota dengan Raja Muda dekat Kerajaan Sriwijaya. Contohnya macam Yuva Raja, Prati Yuva Raja, Raja Kumara. Okey, yang ni kerabat-kerabat diraja Sriwijaya lah. Okey, pembesar yang akan bantu Raja Sriwijaya pada masa tu terdiri daripada golongan agama. Lepas tu ada tentera, ada pembesar-pembesar yang jadi pemungut cukai. Selain pada tu ada hakim dan juga ada penjaga harta. Okey. Dari segi wilayah pula, Kerajaan Sriwijaya ni dia bahagikan kawasan dia kepada dua jenis wilayah. Satu wilayah dikenali sebagai Kedatuan, satu lagi dikenali sebagai Pradatuan. So macam mana nak bezakan antara kedua-dua jenis wilayah ni? Senang je. Kalau Kedatuan ni adalah wilayah yang ditadbir oleh datu yang berketurunan raja. Kalau Pradatuan ni maksudnya ialah wilayah yang dijaga oleh datu yang bukan keturunan raja. Okay, seterusnya ialah Kerajaan Majapahit. Gelaran bagi Raja Majapahit ialah Maharaja, Sri Maharaja ataupun Sri Batara. Okay, Raja akan dibantu oleh Majlis Penasihat Diraja yang dikenali sebagai Sabta Prabu. Dalam Majlis Penasihat Diraja ni dianggotai oleh kerabat-kerabat diraja Majapahit lah. Dan pada waktu ni bukan sahaja lelaki dapat join Majlis Penasihat Diraja, ada juga wanita kerabat diraja dapat tempat yang tinggi dalam Majlis Penasihat Diraja Majapahit ni. Okay. Selain daripada Sabta Prabu ni, ada juga pembesar-pembesar yang akan bantu raja, terutama dalam aspek-aspek penting. Dan untuk wilayah pula, Majapahit telah bahagikan kawasan dia kepada 14 wilayah, yang mana setiap wilayah ni nanti dia akan pecahkan kepada daerah, pasal ada daerah kecil and then ada kampung. Seterusnya ialah Kerajaan Kedah Tua. Okay, Kerajaan Kedah Tua ni banyak dibayangi oleh kerajaan-kerajaan besar di alam Melayu, contohnya macam Sriwijaya. Tapi dekat Kedah Tua ni masih tetap ada seorang ketua yang akan handle bidang-bidang macam perdagangan, keagamaan. Okay? Cuma bila Kerajaan Kedah Tua jadi sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya, maka Kerajaan Kedah Tua jadi wilayah dekat Sriwijaya tu dikenali sebagai Pradatuan, iaitu wilayah yang ditadbir oleh datu yang bukan keturunan raja. Okay, akhir sekali ialah Kerajaan Gangganegara, yang mana kerajaan ini juga mengamalkan sistem pemerintahan beraja. So rajalah yang akan bertanggungjawab untuk membangunkan negara dari aspek perdagangan dan juga menjaga hal ehwal keselamatan. Baiklah murid-murid, sekian sahaja untuk kali ini bagi subtopik 2.1 Sistem Pemerintahan Kerajaan Alam Melayu. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.